مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz dan dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Yang saya hormati Soh Takbiran Gema Nur Iman. Saya muliakan sahibul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, dan juga yang saya kasihi dan saya sayangi, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan kasih sayangnya dapat kita bersama lagi dalam kuliah petang ataupun kuliah sesudah asar bagi menyambung perbicaraan kita berkaitan dengan alam barzah, iaitu tentang kematian. Baik, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, seperti mana kita sedia maklum, hari ini Isnin, besok Selasa. Ya Allah, rindu kami dengan bulan Ramadan. Ya Allah, rindunya kami nak berpuasa. Ya Allah, rindunya kami nak bersahur. Ya Allah, rindunya kami nak berterawih. Ya Allah, rindunya kami nak berqiyamul lail. Ya Allah, rindunya kami, ya Allah, nak berdoa sungguh-sungguh kepadamu, ya Allah. Maka rezekikan kami, ya Allah. Rezekikan kami, ya Allah, untuk berenang dalam lautan ibadah. Dan sampaikan kami, ya Allah, untuk menemui Ramadan dengan kesihatan yang baik, dengan hati yang istiqamah, dan sentiasa menginginkan kebaikan. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Rasa bahang kehadiran Ramadan semakin dirasai. Allahu Akbar. Terasa laungan Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu wa la yamutu abada, Subuh Kudus Rabbuna wa Rabbul Malaikatu Warruh, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد الصلاة التراوي من قيام شهر رمضان أسابكم الله. Ya Allah, sampaikan lafaz itu untuk kami supaya kami dapat masuk ke dalam bulan Ramadan. Amin. Allahumma amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oh, seronok.
Alhamdulillah. Hari ni kita sambung lagi. Allahu Akbar. Seronok. Sebab apa saya kata lagu ni, Ibn Rahmat, ya Allah. Ada seorang hamba Allah ni, dia nak dekat dah ni dengan Ramadan. Lagi berapa hari je. Tiba-tiba dengar apa tuan-tuan? Kena kanser tahap 4. Kanser limfoma. Sekarang ni tuan-tuan duk kemoterapi dekat hospital. Maka Ramadan ni jadi Ramadan Allahu Akbar. Dah. Kita pun tak tahu lagu mana tuan-tuan. Ha? Agak Ramadan kita tak apa. Mudah-mudahan banyak-banyak kita doa. Mustajab doa supaya kita semua ni Allah kurniakan kesihatan baik insya-Allah. Baik. Kita masuk ke surat 161. Sementara dari Ibnu Mas'ud dengan sanad dhaif. Dhaif ni lemah ya. Beramal boleh. Berhujah tak boleh. Dhaif. Mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makamkanlah orang-orang yang meninggal di antara kalian di tengah orang-orang yang soleh. Kerana seorang mayat itu merasa terseksa oleh jirannya yang jahat. Sebagaimana orang hidup juga merasa terseksa oleh jirannya yang jahat. Kita kan ayah-ayah, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kita kalau dengan jiran kita ni jenis orang Kedah kata lok-lak. Kalau orang Perlis kata jenis tak masuk akal. Tuan-tuan. Kita jadi tak senang. Sebab apa? Perbuatan dia. Kalau kat atas dunia lah. Tapi kat dalam kubur, kita terseksa akibat perbuatannya. Kalau dekat atas dunia, kita terseksa akibat perbuatannya. Tetapi duduk dalam kubur, kalau jiran kita tu, ataupun kita sebut, tempat kita dikebumikan. Kan? Tempat kita dikebumikan tu di sebelah orang-orang yang terpilih dan dikenakan azab oleh Allah dalam kubur. Maka akan menjadi gangguan kepada kita yang sedang berehat menikmati apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sebab itu, mudah-mudahan suatu hari nanti Allah rezekikan kita untuk duduk dalam satu kelompok yang mana dikebumikan kita di tempat-tempat orang yang baik. Sebab tu kata ulama, kalau kita ni baik, tempat kita balik besok pun mesti Allah tempat yang terbaik. Kalau kita hari ni jadi sungguh baik, besok kita mati pun Allah bagi tempat yang baik. Hatta perkuburan kita pun Allah bagi tempat-tempat yang baik. Tetapi jangan pula kita tanya. Besok kita tanya orang kat bawah tu. Dia kata, Ustaz, nak meninggal, nak tanya, boleh tanya kau Ustaz, orang sebelah yang kita nak kebumikan ni baik tak baik? Kita jangan tanya lagu tu tuan-tuan. Doa banyak-banyak. Supaya besok kita dimakamkan dengan orang-orang saleh. Tempatnya mereka orang-orang yang saleh. Bukan makna kata kalau perkuburan yang kita tengok tadi tu, kalau kita dikebumikan di situ, kita akan termasuk golongan orang yang tak soleh. Bukan. Maksud saya apa tuan-tuan? Iaitu kita bagi faham lah, Ibn Rahmat, ya Allah. Kita jaga. Kalau boleh nak duduk tenteram, kita tak mau. Kalau ada jiran kita jenis kaki karaoke, kita tak mau jiran kita jenis laki bini bergaduh tiap malam. Kita tak mau dengar jiran kita ni hak jenis lagu tu tuan-tuan. Mesti kita nak senang dan tenang. Sebab Nabi kata antara bahagia seorang mukmin mempunyai jiran yang baik. Sebab itu mereka yang meninggal sekalipun, makam mereka
tempat meninggal mereka itu sebaik-baiknya tempat di kalangan mereka orang-orang yang soleh dan juga solehah. Pasti mendapat ketenangan. Jadi bagaimana Ustaz? Kalau seseorang itu meninggal, tapi di kiri dan kanannya adalah mereka yang diseksa, maka kita turut merasa terseksa, bukan terseksa akibat diazab, tetapi mendengar jeritan mereka yang diazab. Mudah-mudahan kita terlindunglah daripada jiran-jiran tersebut. Mudah-mudahan satu hari nanti jiran yang akan bersama kita di alam barzakh adalah jiran orang yang baik. Anda kata, mudah-mudahan saya duduk di sebelah Bonda Ros lah. Sebab Bonda Ros orangnya baik. Mudah-mudahan saya duduk dekat sebelah Bonda Norin sebab orangnya baik. Mudah-mudahan saya duduk dekat sebelah kekanda Amira. Mungkin Amira orang yang baik. Mudah-mudahan saya duduk di sebelah kekanda Azrina sebab orangnya baik. Mudah-mudahan saya duduk di sebelah, di satu tempat bersama bonda-bonda semua. Sebab bagi saya bonda-bonda semua orang baik. Sebab jarang orang nak dengar kuliah waktu petang. Tapi bonda-bonda istiqamah. Mana saya boleh kata bonda ni orang-orang baik. Kalau dapat duduk sebelah kubur bonda pun jadi dah. Bonda-bonda semua ni. Dia kata, Ustaz, saya nak duduk sebelah kubur Ustaz. Allah. Bukan tak boleh mak. Takut saya ni tak baik. Walaupun orang kata saya baik. Mana tahu saya ni mati tak baik. Kan? Walaupun Ustaz belum tentu baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini bagi kita mudah faham. Ayat-ayat hidupan berahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini jadi kita satu benda yang perlu kita ingat. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Bukan tawadu. Memang orang nampak saya baik. Saya ni tak berapa baik mak. Saya ni banyak dosa. Lepas tu ada hari tu kawan saya, dia mimpi. Dia duduk dalam kubur. Dia kata apa? Waktu aku meninggal tu, aku tak cari orang lain, Zuk. Dia panggil saya Zukri. Aku minta engkau je. Sebab waktu tu aku nampak muka engkau sahaja yang dapat bantu dengan doa engkau ketika mana aku dalam kubur. Maka saya kata, mungkin itu sekadar mimpi. Sebab aku tak layak nak bantu kau dalam kubur sebab aku bukan orang yang soleh. Tapi aku nampak muka engkau, Zuk. Kau je yang boleh bantu aku ketika mana aku mati nanti. Jangan kata begitu. Yalah. Sebab orang nampak kita baik sebab kita ustaz. Sebenarnya ustaz ni belum tentu baik. Tuan-tuan. Jadi apa yang boleh saya katakan, bonda-bonda semua dalam gema Nur Iman orang-orang baik. Kenapa saya kata orang baik? Sebab bonda-bonda lah istiqamah daripada pagi baca Yasin, kuliah duha, kuliah lepas tu tadabbur Quran, lepas tu kuliah asar, lepas tu maghrib, lepas tu isyak. Tak ada orang pun yang boleh buat pengajian sebanyak begini. Yang boleh istiqamah. Melainkan mereka yang duduk di pondok. Yang duduk dengar ustaz cakap. Ni orang-orang yang baik, insya-Allah. Besok mudah-mudahan sebabkan kita buat baik dekat atas dunia ni, Allah makamkan kita. Tempat dikebumikan kita juga adalah tempat-tempat yang baik. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita pergi Madinah, kita pergi Mekah, meninggal kat sana, kita dipilih sebenarnya. Kita dipilih. Sebab apa? Allah nak tempatkan kita dengan orang-orang yang baik. Kan? Allah nak tempatkan kita. Sebab tu, kalau pergi kat sana tuan-tuan, orang kata kalau tak ada sikit pun mesti ada. Kalau boleh nak mati kat sana, nak dikebumikan kat sana, sikit pun mesti ada. Istilah mudah bagi kita faham. Sikit tu mesti ada. Sebab apa? Keinginan kita. Nak mati tempat yang baik. Sebab apa? Bila orang tu jahat sekalipun, kalau dia pergi umrah, tiba-tiba meninggal kat sana, apa orang kata? Allah.
baik sungguh. Aku tak tahu dia ni macam ni, tapi Allah ambil kat sana tu kira dia ni baik lah. Contoh mudah faham lah. Ibn rahmati Allah. Dan kalau orang meninggal kat Mekah kan, kita akan cakap apa Ibn rahmati Allah? Baik sungguh lah. Allah pilih dia. Kita tak tahu baik apa yang dia buat. Contoh. Sampai Allah makamkan di tempat yang mulia. Sebab tu antara kita tak tahu kat mana kita dikebumikan. Tapi berdoalah, suatu hari aku dikebumikan di tempat, di kalangan orang yang saleh. InsyaAllah. Baik, sedangkan dari Ali ibnu Abi Talib karamallahu wajhah, diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintah kami untuk menguburkan orang-orang yang meninggal di antara kami di tengah orang-orang yang saleh. Kerana orang-orang yang meninggal itu merasa terseksa oleh jiran yang jahat, sebagaimana yang dialami oleh orang-orang yang masih hidup. Sama hadis yang di atas. Masih diriwayatkan oleh Al-Malini dari Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian meninggal, kafanilah ia dengan baik. Apakah maksud kafanilah ia baik? Tutupkan dia, uruskan dia dengan baik. Mandinya, pakaian terakhirnya, urus baik-baik. Segeralah memenuhi wasiatnya. Okey, baik. Segeralah memenuhi wasiatnya. Wasiatnya apa, Mak? Ayah. Wasiat ini bukan harta benda sahaja, tetapi ungkapan juga sudah menjadi wasiat. Contoh nak meninggal, mak kata, dek, mak wasiat ni, jangan tinggal solat je, dek. Dek, mak wasiat ke adik ni. Besok mak tak ada, tutup aurat. Hak tu wasiat. Termasuk dengan harta-harta benda. Tapi dengar molek. Bila seorang tu meninggal, benda pertama yang perlu kita buat, menguruskan daripada mandi, kafan dan salat, dan tempat pengkebumiannya. Yang kedua, apa dia? Cari dan semak hutang-hutang yang ada. Bukan cari nak terus faraid. Sebagai contoh, mak ada dalam bank 150,000. Allahumma salli ala Muhammad. Ada 150,000. Banyak 150,000. Meninggal dah. Duit dapat? Dapat. Tapi lambat sikit lah. Apa yang kita boleh buat sebelum dapat duit tu? Kata ulama, pergi cari dulu hutang piutang ni. Sebagai contoh, hutang-hutang yang belum dilunaskan. Yang pertama, hutang dengan Allah. Contoh, hutang zakat. Contoh, hutang nazar. Contoh, hutang apa lagi? Benda-benda tu mesti detailkan. Hutang zakat, bayar fidyah. Tuan-tuan. Hutang zakat, fidyah. Itu semua hutang dengan Allah. Haji, Ustaz? Termasuk haji ini ataupun umrah termasuk sebagian hutang dengan Allah. Apa maksudnya? Kalau orang tu berkemampuan tapi dia tak melaksanakan haji, maka hutangnya dengan Allah masih ada. Maka bagi kita perlu membuat badal haji. Begitu dengan umrah, juga hutang dengan Allah. Maka bagi kita yang masih hidup, mesti buat badal umrah. Jelas? Jangan kita abaikan. Seperti mana Abang Jalal, dia ada isteri. Isteri dah pergi umrah, Abang Jalal? Sudah, alhamdulillah. Selesai. Isteri dah pergi haji? Belum. Makna Abang Jalal itu dikira sebagai hutang.
Makna nanti masuk musim haji, Abang Jalal kena lunaskan, iaitu badal haji. Ni saya bayar untuk isteri saya, niat ke atas isteri saya untuk buat badal haji. Terlepas hutangnya berkaitan dengan haji dan umrah. Buatkan. Bila orang meninggal, jangan sibuk-sibuk macam Abdul Wahab, Abdul Wahid dan Abdul Wahub. Ayahanda telah pun meninggalkan kita. Terus dia bahagi. Dia tak tahu Ismit Ulam Raja tu ada hutang. Terus dibahagikan. Rupa-rupanya salah cara pembahagiannya. Faham? Yang kedua, baru cari hutang dengan Allah. Cari hutang dengan manusia. Apa hutang dia dengan manusia? Kutu tak ada bayar. Ada pinjam dengan anti mailing, Uncle Mutu. Dia ada pinjam duit 100. Gi bayar. Guna duit yang dia tinggal, termasuk KWSP ke apa, bayar hutang Allah dulu, kemudian hutang manusia. Selesaikan. Dan juga katanya Nabi SAW, dalamkanlah lubang kuburnya. Makna lubang kubur tu dalamkan. Kenapa? Supaya tidak dihidu oleh binatang-binatang. Masukkan ke dalam sedikit. Supaya tidak akan digali oleh binatang-binatang. Allah muliakan manusia. Dan hindarkan dia dari jiran yang jahat. Kalau boleh, besok kebumikanlah dekat sebelah orang-orang yang soleh. Hindarkan dari jahat supaya tak menyeksa si mati ketika mendengar azab di sebelah jirannya tadi. Cuma saya pesan, walaupun disuruh kata Nabi SAW sedemikian, kita tetap tak boleh bertanya, sebelum saya nak minta maaf lah, saya nak gali kubur kat sini, nak tanya orang sebelah kiri kanan saya ni soleh tak soleh. Kalau tak soleh, saya tak mau gali. Kau siapa nak kata orang soleh tak soleh? Menjadi pertikaian. Maka telah Allah tetapkan, mungkin itulah tempat yang terbaik. Maka doalah banyak-banyak supaya kita ni dimakamkan pada tempat-tempat yang baik. Dan ditanyakan, ya Rasulullah. Sekejap-sekejap Ibu rahmati Allah. Ustaz hilang ke? Lah. Ustaz keluar Tak ada sinyal, sekejap. Dia Masuk keluar dah. sekejap. Dia minta izin ni. Minta maaf. Allah Akbar. Saya pakai handphone. Yang call saya tu adalah pegawai di bawah Zahid Hamidi, Datuk Seri Zahid Hamidi. Sebab Jumaat ni ada program dengan Timbalan Perdana Menteri. Sebab tu dia besar sikit lah program ni. Sebab tu orang tu call saya. Saya pun tak tahu apa pasal. Okay, minta maaf sekali lagi. Okay. Dan ditanyakan, ya Rasulullah, apakah jiran yang soleh itu masih bermanfaat di akhirat? Tadi jiran jahat. Hak jiran yang soleh itu macam mana? Dia duduk sebelah kita kiri kanan tu jiran yang soleh. Maka beliau balik bertanya, apakah hal itu bermanfaat di dunia? Kalau dekat dunia manfaat tak jiran yang soleh? Manfaat ibu-ibu, ayah-ayah. Jiran yang soleh ni bagus. Dia pergi solat, dia nampak kita, jom ke masjid. Ada majlis ilmu, program-program masjid. Dia nampak kita, hari ni ada ceramah.
Ni orang soleh. Tuan-tuan, seronoklah kalau ada orang soleh ni. Duduk sebelah-sebelah kita ni. Rasa tenang, rasa aman saja. Kenapa? Dia suka ajak benda baik. Berbanding dengan jiran yang tak soleh. Ngumpat saja. Masya Allah. Assalamualaikum. ON. Aku ni siapa? Aku ni nak cerita sikit. Bila jiran tu bukan jenis jiran yang baik, berkata-kata tentang orang. Berkata-kata tentang orang. Kita pun, minta maaf lah, ya. Ni bulan puasa, aku tak mengumpat. Kalau kau nak ajak mengumpat juga, tunggu Syawal. Baru kita mengumpat semula. Bulan puasa ni aku stop. Minta maaf lah. Tapi Syawal aku mula balik. Apa-apa nanti, kita roja. Senang cerita. Syawal nanti. Tak ada. Tapi kalau jiran yang soleh, tenang. Kita keluar rumah, dia nampak kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau sampai umur pada Syawal. Kalau sampai Syawal, Mak Wan ya. InsyaAllah. Mudah-mudahan sampai lah Mak Wan. Lah tak sampai. Tapi bukan sampai untuk mengumpat, Ustaz. Sampai terus beribadat. Ada orang dia lagu tu Mak Wan. Dia kata bulan puasa aku stop ngumpat. Lepas Syawal aku sambung. Lagu tu. InsyaAllah. Maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Sebab tu bila jumpa orang soleh ni, hatta jiran kita, jiran yang soleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita pun jadi seronok. Kenapa? Sebab jiran kita jiran yang baik. Tapi kalau jiran tu tak baik, kita sendiri jadi tak seronok. Sedangkan jiran yang soleh, manfaatnya baik kepada kita di atas dunia. Sebab tu Nabi kata, apakah hal itu bermanfaat di dunia? Maka kata, ya jawabnya. Lalu beliau berkata, demikian juga di akhirat. Hal itu masih bermanfaat. Kalau di dunia sekalipun dah mendatangkan manfaat, apatah lagi jiran kita yang juga soleh di akhirat juga mendatangkan manfaat. Betul tuan-tuan, saya tak tipu. Bayangkan saya pernah, tadi saya balik daripada kuliah zuhur, daripada Masjid Abdullah Hukum. Tiba-tiba jiran sebelah baru lahir anak, Masya Allah, comel. Teringin ada baby lagi. Allah. Tengok muka comel, anak laki-laki. Dia pun orang biasa. Dia kata, Ustaz, nak minta Ustaz tahnikkan anak saya, boleh? Nampak tak? Bila jiran kita ni jenis Ustaz, orang-orang baik, Ustaz, minta maaf, anak saya dah 7 hari. Boleh tak Ustaz tahnikkan anak saya? Kegunaannya kat dunia pun dapat tahnikkan anak. Ustaz, minta maaf dah Ustaz. Saya nak buat doa selamat sikit dah Ustaz. Inilah ada hajat nak jemput Ustaz. Buat doa selamat sikit. Dah itu pun datang manfaat. Assalamualaikum Ustaz. Ni nak abang sikit kat Ustaz ni. Apa dia? Ni macam ni. Anak saya nak pergi belajar universiti. Tahun ni sem pertama. Nak minta Ustaz datang rumah. Nak buat makan-makan sikit je orang surau. Nak minta Ustaz bacakan doa. Doa kebaikan. Dia mudah belajar. Orang soleh juga. Orang faham agama. Tuan-tuan. Bila meninggal, Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya sikit apa dia. Ayah saya baru meninggal. Nak minta tolonglah Ustaz. Apa yang perlu saya buat ni? Orang soleh juga orang ada agama. Maknanya orang yang faham agama ni, walaupun dia tak duduk tempat yang hebat, tetapi manfaatnya banyak bagi orang di sekeliling. Macam ibu-ibu juga. Tak tahu bab hukum, tanya Assalamualaikum Ustaz Zukri. Ni nak tanya sikit. Apakah hukum kenyit mata orang laki-laki kepada perempuan? Jawab. Hukum dia harus. Kalau dia sakit mata. Sakit mata harus. Tapi kalau dia tak sakit mata, tak boleh. Maknanya, orang-orang soleh ni termasuk orang-orang yang faham agama. Bahkan, dia memberikan satu impak yang baik kepada kita. Seperti mana kita berkawan dengan tukang jual minyak wangi dan juga tukang besi.
kalau kita duduk dengan orang soleh, mesti tak banyak walaupun sikit dapat menumpang berkat dia. Begitu juga dalam kubur, kalau kita duduk di sebelah orang-orang yang soleh, makam kita, mudah-mudahan dapat sedikit syafaat bagi kita duduk dengan orang-orang yang soleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, kita teruskan lagi. Hukum kenyit mata pada perempuan haram. Tapi boleh jadi harus kalau mata dia sakit. Tu saja. Mata dia, gitu. Mata dia memang lagu tu. Jumpa orang pun, tu harus. Ya? Maknanya fahamnya, hukum kecil mata tak boleh pada perempuan cenian. Tak boleh. Tapi kalau mata dia sakit, dia memang ada penyakit lagu tu kan. Jumpa Mak Wan, wah laki ni kenyit mata aku. Mak Wan cantik Siapa tak nak kenyit mata dengan Mak Wan? Ui, kalau saya Allahu Akbar. Siapa lah nak kenyit dengan orang tua 70 tahun. Aigam ni kalau nampak Mak Wan daripada jauh. Saya tackle Mak Wan. Siapa lah tak nak Mak Wan? Mak Wan cantik Kalau waktu muda dulu tak tengok Mak Wan waktu muda. Iras-iras Jennifer Lopez. Astagfirullahalazim. Abang rahmati Allah SWT. Ustaz. Astagfirullahalazim. Ustaz, kenal kat Mak Wan. Yalah, saya dah lama Ustaz dia Mak Wan. memang suka gurau dengan Mak Wan. Mak Wan tolak cinta saya. Saya dah hantar minat. Dia tolak. Tu yang masalah tu. Itulah macam itulah Mak Wan. Saya daripada dulu minat Mak Wan. Pertama kali saya jumpa Mak Wan itu dah hati saya dah rasa kenapa berdebar-debar jumpa Mak Wan. Allah, Ustaz ni kalau buat kelakar, pensen orang. Aduh. Alah marah Mak Wan. Nanti kena jual. Tak ada. Ustaz kan mana gurau. Baik, kita sambung sikit. Syah Mak Wan. Mak Wan je kena. Betul. Kalau tuan-tuan tengok muka Mak Wan zaman-zaman dulu. Tak lari ke masjid. Bila lah Ustaz tengok muka zaman dulu. Okey, kita teruskan. Hadis di bawah. Ad-Dailami dan Ibnu Mundah menuturkan hadis marfu dari Abu Salmah. Kafanilah orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan baik. Serta jangan engkau sakiti mereka dengan jeritan, menunda pelaksanaan wasiat dan memutuskan silaturahim. Segerakanlah untuk membayar hutangnya dan jauhkanlah dia dari jiran-jiran yang jahat. Sama jugalah hadis tadi. Dan disebutkan juga, sementara Ibnu Abid Ad-Dunya, tuan-tuan dan rahmati Allah, menuturkan riwayat, dari Abdullah ibnu Nafi Al-Muzni. Disebutkan Al-Muzni, dia menceritakan seseorang, tuan rahmati Allah, ada seseorang yang meninggal di Madinah dan dikebumikan di sana. Hal itu diketahui oleh seseorang. Dia kata apa? Tuan rahmati Allah, ada seseorang yang meninggal di Madinah dan dikebumikan di sana. Hal itu diketahui oleh seseorang yang sepertinya dari golongan penghuni neraka. Lalu dia berduka cita atas kematiannya itu. Setelah 7 atau 8 hari, dia diperlihatkan kepada seseorang yang sepertinya dari golongan penghuni syurga. Lalu dia berucap, tidak telah dikebumikan bersama kami seseorang dari kalangan orang yang soleh. Dia memberikan syafaat kepada 40 jirannya. Aku adalah salah seorang dari mereka. Orang yang soleh ini, Masya Allah, tabarakallah. Mereka yang soleh ini dapat memberikan syafaat kepada 40 jirannya. Dan katanya, aku adalah salah seorang dari mereka yang mendapat syafaat tersebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nampak tuan-tuan?
Orang dalam kubur orang soleh bagi syafaat kepada jirannya yang disiksa ahli neraka. Sebanyak berapa orang? 40 jirannya dia dapat memberi syafaat. Allahumma salli ala. Ini kita kata jadi orang soleh ni baik tuan-tuan. Sukar kita nak jadi orang yang dapat memberikan kebaikan kepada orang. Sebab tu perkataan kalau tak jumpa kami di syurga, carilah kami. Syafaatlah kami. Sahabat-sahabat yang baik pun tetap juga akan memberi syafaat kepada kita. Besok dekat syurga nanti, Mak Wan, Bonda Ros, Bonda Nur ini, semua jemaah-jemaah Gema Nur Iman masuk surga. Amin. Tiba-tiba tanya Zukri, dia ingatkan kami tentang kematian. Diingatkan kami supaya beribadah. Wahai Allah, mana Ustaz Zukri? Kata Allah, pergilah cari di mana Ustaz Zukri dan bawalah ia bersama dengan kamu. Rupanya ada orang masuk dekat syurga sebab sahabat-sahabat yang soleh. Sahabat-sahabat ahli syurga. Kita lah tuan-tuan. Allah. Itu seronok kawan dengan orang-orang soleh ni. Seronok berteman dengan orang-orang yang baik. Dapat datangkan syafaat kepada kita. Dia kata, wahai si fulan, carilah hamba yang kau sebut tadi supaya dapat bersama dengan kau di dalam syurga. Cari kita. Mana Ustaz Zukri? Awak tak ada kat sini. Patut dia ada. Tapi dia tak ada. Cari. Tak jumpa. Tuan-tuan, akhirnya jumpa. Wahai Allah, inilah, maka bawalah, tengoklah dalam hatinya ada iman, maka bawalah ia masuk ke dalam surga. Kalau dalam kubur boleh syafaat, apatah lagi di hari akhirat. Sebab tu Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala katanya, walaupun aku mencintai orang soleh, walaupun aku bukan daripada kalangan orang yang soleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka di sini berkhidmatlah kita. Sebab apa? Supaya kita jadi orang yang suka mendampingi orang-orang yang soleh. Sebab tu kata Imam Syafi'i, aku bukanlah di kalangan orang yang soleh, tetapi aku mencintai orang-orang yang soleh. Amin. Allahumma amin. InsyaAllah. Baik, Ibn Rahmati Allah, jelas? Maka jadilah kita orang yang dekat dengan orang-orang yang soleh. Dan disebutkan Ibnu Sa'ad menuturkan riwayat dari Muawiyah Ibnu Saleh. Dia meriwayatkan bahawa ketika Umar Ibnu Abdul Aziz dijemput kematian, dia berwasiat kepada mereka, galikanlah lubang kubur untukku dan jangan terlalu dalam, kerana sebaik-baik bumi adalah bahagian atasnya dan seburuk-buruk adalah bahagian di bawah. Maka disebutkan bukan makna tak boleh dalam. Sebaik-baik bahagian itu di atasnya, bukan terlalu dalam. Kata Umar Ibnu Abdul Aziz. Melalui beberapa jalan Ibnu As-Sakir menuturkan riwayat dari Amru Ibnu Muhair. Dia berkisah, Sahal Ibnu Abdul Aziz, saudara Umar Ibnu Abdul Aziz, meninggal. Kemudian Umar menyuruhku menggali lubang kubur untuknya, berkata, galikanlah lubang kubur untuknya setinggi badanmu. Ni cara kita nak gali kubur. Faham? Setinggi badanmu atau sampai bahu saja. Sebab ni ilmu fardu kifayah. Kalau nak tahu cara kita nak ukur berapa dalam kubur tersebut, ambillah sampai tahap kepala ataupun bahagian bahu sahaja. Tak perlu sampai terlalu dalam. Maknanya kepala, kalau kita gali tu, kita duduk dalam tu, kepala tu dah sama. Ataupun kita kata dekat paras bahu saja. Faham? Maknanya paras bahu saja. Kalau nak gali kubur, itu antara kaedah gali kubur. Dalamnya, luasnya itu 4 kaki.
Lebarnya 4 kaki, dalamnya ikut paras kita. Yang menggali kubur itu kalau kepala, kalau bahu. Ikut penggali kubur. Tadi kaedah cara kita nak gali kubur. Disebutkan juga dalam sebuah hadis Nabi SAW, di dalamnya mengandungi kelemahan dan keterputusan. Ibnu Umar menuturkan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, jika seorang mukmin meninggal, makom-makom akan saling mempercantik diri kerana kematiannya itu. Dan tidak ada tempat sedikit pun padanya, melainkan berharap agar jenazahnya dikebumikan di sana, kubur tersebut. Sebaliknya, jika seorang kafir meninggal, makam-makam itu saling memadamkan diri kerana kematian dan tidak ada tempat padanya, melainkan memohon agar Allah tidak memakamkannya di sana, kubur tersebut. Ini antara sebahagian yang menyebutkan makam-makam, tempat-tempat mati ini akan mencantikkan tempat. Kan Nabi kata boleh jadi kubur itu daripada taman-taman syurga, boleh jadi kubur itu daripada kawah api neraka. Sebab tu kalau kita nak masuk dalam kubur, masuklah di tempat yang kita katakan sebagai taman-taman syurga. Kita tak nak masuk di dalam kawah-kawah api neraka. Na'udzubillah, kalau kita nak masuk kubur kelak, biarlah kita seronok kerana kemuliaan tempat yang Allah sediakan bagi kita. Dan padanya hadis di bawah, Ibnu Asakir menentukan riwayat dari Ibnu Wahbi. Riwayat tersebut diterimanya berturut-turut dari Harmalah Ibnu Imran, dari Umair bin Abu Mudrik, dari Sufyan dan dari Al-Qawlani. Dia mengatakan, ketika kami berjalan bersama Amru ibnu Al-As di kaki gunung ini, iaitu gunung Al-Muqtim dan Al-Muqawqis, Amru berkata kepadanya, wahai Al-Muqawqis, mengapa gunungmu ini gersang? Gersang ni tua. Tidak ada satu pun tumbuh-tumbuhan dan pepohon sebagaimananya hal gunung-gunung di Syam. Dia menjawab, aku tidak tahu. Akan tetapi kerana sungai Nil ini, Allah menjadikan penduduknya tidak memerlukannya lagi. Dan kami menemukan di bawahnya terdapat sesuatu yang lebih baik daripada hal ini. Maka Amru ibnu Al-As bertanya, apakah kebaikan itu? Di bawahnya dikebumikan segolongan orang yang akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat kelak tanpa hisab. Jawabnya, iaitu di mana? Iaitu di bawah sungai Nil tadi. Kata Amru ibnu Al-As, kata apa? Di bawahnya ada orang yang dikebumikan, yang akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak tanpa hisab. Mendengar itu, Amru ibnu Al-As berdoa, ya Allah, jadikanlah aku termasuk dari mereka. Nampak tuan-tuan? Dengar saja sesuatu. Contoh kita pergi umrah, tuan-tuan. Bila kita pergi umrah nanti, orang akan kata pada kita, tuan-tuan, ini tempat yang mana mereka ini dibangkitkan dalam kemuliaan. Terus doa, ya Allah, tempatkan aku juga seperti mana golongan mereka. Dengar saja terus doa. Makna dekat sungai Nil tu, tuan-tuan, Allah menjadikan penduduknya tak perlu lagi. Sebab di bawahnya pernah dikebumikan orang-orang yang dibangkitkan pada hari kiamat kelak tanpa hisab. Allahumma. Sungai Nil, kan kita tahu sungai Nil dekat mana, tuan-tuan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan disebutkan juga, Harmalah kemudian berkata, aku melihat sendiri kubur Amru ibnu Al-As, Abu Nadrah Al-Ghafri dan Uqbah bin Amir ada di sana. Dekat mana? Bawah sungai Nil tadi. Dia doa, Allah bagi. Sebab tu kita doa banyak-banyak, ya Allah, besok matikan aku tempat-tempat orang yang dibangunkan Allah di hari kiamat tidak dihisab. Amin. Tuan-tuan. Besok kita doa lagu tu, tuan-tuan. InsyaAllah. Amin. Manalah tahu Allah izinkan doa tersebut makbul dan kita dapat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan katanya, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam Musnad Al-Firdaus. Al-Musnad Al-Firdaus At-Tusi Ad-Dailami meriwayatkan
hadis marfu melalui Ibnu Hadzabah dari Anas radhiyallahu anhu, dia menuturkan malaikat telah diutus bersama para penghantar jenazah. Mereka begitu prihatin dan berduka cita sehingga jika mereka telah meletakkan ke dalam kuburnya, kembali pulang, malaikat itu mengambil debu tanah dengan telapak tangannya dan melemparkannya berkata, kembalilah ke dunia kalian. Semoga Allah membuat kalian lupa akan orang-orang yang meninggal di antara kalian. Mereka pun melupakannya dan tetap melakukan jual beli seakan-akan mereka bukan bahagian darinya dan dia pun bukan bahagian dari mereka. Wallahu a'lam. Dan akhir hadis, tajuk yang terakhir pada petang ini melalui apa yang dituturkan dari Ibnu Abbas disebutkan bahawa Rasulullah bersabda, Allah mempunyai malaikat yang diutus ke kubur. Jika seorang mayat telah dikebumikan dan tanah di atasnya telah diratakan, sementara orang-orang yang menghantarnya telah kembali, maka dia mengambil tanah dari kubur itu dan melemparkan ke tekuk mereka dan berkata, kembalilah ke dunia kalian dan lupakanlah orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian itu. Apa dia tuan-tuan? Sementara orang-orang yang menghantar telah berpaling untuk kembali, maka dia mengambil tanah dari kubur dan melemparkan ke tekuk mereka. Kembalilah ke dunia kalian. Malaikat lontarkan, kembalilah ke dunia kalian dan lupakan orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian itu. Lupakan. Sebab tu kita ni cepat pelupa. Bila 1 hari, 2 hari, 3 hari, okey lagi. 4, 5 hari, okey. 6 hari, 7, 8 hari, kita dah mula ketawa-ketawa. Kita dah mula bersembang balik. Hak ni yang dikatakan dalam sebuah hadis Nabi SAW. Malaikat baling tanah tu pada mereka. Tapi tak sedarlah. Sebab malaikat baling itu mungkin di alamnya tak sama macam kita dibaling orang tanah. Kalau kita sedar orang baling tanah, dah mungkin kita baling tanah tu balik. Faham? Tuan-tuan rahmati Allah. Sebab tu kita jadi lupa. Kejap je. Lupa tu tak lupa. Masih ingat. Tapi tak berapa ingat macam. Sebab tu bila orang sedih dia kejap je. Nanti lama-lama dia akan jadi okey. Lama-lama dia boleh menerima dan lama-lama dia akan melupakan apa yang telah terjadi. Wallahu alam. Habis tajuk kita pada tajuk yang kita sebut iaitu kembalinya seorang hamba ke tempat asalnya. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Ucapan-ucapan ketiga menguburkan jenazah. Baik, ada sekitar 10 minit lagi. Mungkin kita boleh buka pintu soalan Bunda Norini. Kita silakan. Kalau ada siapa-siapa yang nak bertanya soalan kepada Ustaz, kita silakan. Silakan. Sebab ada masa dalam sekitar 10 minit lagi. Kita boleh. Lepas ni kita ada ni sikit Ustaz, kita nak siapkan montaj kita punya aktiviti masa Ramadan ni bermula pada 23 hari bulan. Boleh, tak ada masalah. Siapa-siapa jemaah ada soalan, silakan. Sekejap. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya. Ibu saya dah meninggal. Lepas tu ada sepupu saya punya anak kecil lah, janin 4 bulan. Dia kebumikan di atas perkuburan mak saya. Itu dikira macam mana tu Ustaz? Maksud dia atas ni macam mana? Dia orang cakap, dia kata baby yang kecil tu, yang janin 4 bulan tu elok dikebumikan dekat tempat arwah mak saya lah. Dia kata elok dikebumikan di kepalanya. Itu macam mana tu Ustaz? Bukan dekat dalam. Atas pusara dia tu. Masya Allah. Ini saya baru dengar. Saya pun tak pernah dengar. Sebab dia orang cakap elok, dia katakan bila mak saya tu dah dikebumikan dah lama, lepas tu ada pula yang ibu ni keguguran, janin dia umur 4 bulan ditanamkan di situ lah, tapi di bahagian kepala lah. Maknanya janin, maknanya kalau benda tu dah ada kat pusara, dia kena tanam kat tepi lah. Ada tanam kat atas situ juga. Oh, ni macam lah. Tu dia orang cakap suruh tanam macam tu, dia kata elok, dia kata. Yang keguguran. Yang keguguran janin bawah umur 4 bulan lah. 4 bulan ni Bunda Norini dah cukup sifat ke?
Cukup dah. Saya dah tengok dah janin tu. Saya sendiri yang mandikan. Kalau janin tu patut dikumpulkan tempat tak perlu rasanya di atas perempuan. Itu macam mana tu? Kira boleh ke tu? Sebab dia orang suruh tanam macam tu. Saya tak pernah dengar dan ini kali pertama saya dengar. Saya tak boleh menjawab. Ustaz. Saya kena Ada Ustaz, ada. Kedah orang panggil Ustaz, belah Kedah ni dia panggil tindan. Tindan ada tu. Okey, ya. Tindan ya. Sebab saya pak benda ni, saya belum lagi nak kata, memang saya tahu ada orang kata, tapi kita sebagai ilmu, kita tak boleh kata terus jawab. Sebab takut orang salah faham. Sebab saya sendiri tak pernah dengar kaedah ni. Saya akan rujuk semula. Batu nisan ni macam mana? Lebih jelas. Tak ada batu nisan. Dia tak ada batu nisan lah sebab janin tu tadi diletakkan saja di atas tu. Dikebumikan macam biasa tetapi di belah atas bahagian kepala. Yelah, sebab tu saya tak tahu apakah kaedah boleh ataupun tidak. Apakah kepercayaan itu penuh dengan landasan syarak atau sebagaimana. Sebab saya dengar dia orang kata elok, dia kata. Tu dia orang kebumikan macam tu. Orang kata kita nak ambil daripada sisi pemahaman agama. Tu saya nak tanya Ustaz ni, macam mana pendapat Ustaz? Itu saya kata saya jarang dengar benda ni dan pertama kali. Atau bila pertama kali saya tak boleh bagi terus jawapan. Melainkan saya merujuk dulu atau saya akan masukkan dalam grup Rumah Nur Iman. Nanti lah. Saya tak boleh jawapan terus sebab kalau tak nanti saya telah meletakkan satu benda yang baru. Maknanya kita kena ambil rujuk pendapat ulama sebab Bonda cakap tadi, Bonda dengar orang kata. Bukan merujuk pada ulama kata. Itulah saya nak tanya Ustaz. Ustaz tengok dulu lah macam mana, lepas tu nanti bagi tahulah. Macam mana saya nak tahu juga kan bendanya. Saya baca dia kata orang Kedah kata tindih atas dia. Sebab macam tu lah. saya pun tak pasti kaedah ni, macam Bonda Norini pun tak pernah dengar. Tak pernah dengar lah. Selalu orang tanam tapi tak adalah atas kubur. Di kawasan kubur tapi asing lah. Bukan di tindan atas tu tak. Itulah Ni ditindan di atasnya. Ada. Saya tak Kami pernah. ada. Saya ada adik-beradik tindan yang mati kecil kan. Dia orang tindan atas datuk-datuk dia. Saya memang ada dekat kubur kami ada. Tak tahu lah pula Ustaz. Benda-benda semua, ayah-ayah, ibu, sebenarnya yang kita ni sebenarnya adat kebiasaan orang dulu-dulu. Faham? Kita sebenarnya ada benda yang kita buat, adat kebiasaan orang dulu. Sebab itu adat kebiasaan itu kita buat sebab apa? Dan kita dah terlalu ikut. Tetapi daripada segi syarak kita tak ada rujukan. Sebab tu saya dengar perkataan Bonda Norma tadi, kata orang kata, makna rujukan tu tak kuat. Salah atau betul, boleh tak boleh, itu mesti kita rujuk daripada syariat. Sebab tu saya tak boleh bagi jawapan tu sebab saya baru first time dengar. Sebab biasa saya uruskan, akan kami kebumikan satu tempat, jarang tindih. Dan menindih ni pun saya pun tak tahu kaedah ni ada digunakan. Cuma kami akan cari satu ruang kosong yang kecil dan kebumikannya seperti biasa. Tak baca talqin lah. Itu kaedah lah yang setahu saya. Cuma kalau menindih ni, apakah asbab ditindih? Kalau kita kata biar tok dia jaga dia kat sana, tu saya tak pasti. Pemahaman-pemahaman sedemikian boleh akidah kita kena faham. Sebab tu saya kata saya tak boleh bagi tahu melainkan saya dapat jawapan yang jelas baru saya bagi tahu. Sebab saya first time dengar petindih ni. Sebab janin dia kecil sangat Ustaz, besar tapak tangan saja. Janin memang kecil 4 bulan. Besar tapak tangan. Lepas tu kita nak tahu kaedah dia macam mana. Okey. Ini syak. Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ada lagi berapa minit sebelum kita buka montaj munajat sahur. Saya pun terfikir munajat sahur ni macam mana. Okey, kita ada lagi soalan tak? Kalau tak ada, kita nak siarkan montaj kita. Lepas tu kita suruh Ustaz tutup majlis lah.
Ada lagi tak soalan? Ada Bonda, buka montaj kita. Okey, silakan Puan Amirah boleh buka montaj. Puan Azrina bunda. Oh, Puan Azrina. Silakan Nak. Silakan. رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران كل عام يأتي زائر ليته دوما يطول دائما يحمي البشائر كلنا يرجو القبول أنت فيك الخير ضعفا فيك تحقيق الأماني نسأل المولى قبولا يا إلهي يا رجائي رمضان رمضان أنت فيك الخير ضعفا فيك تحقيق الأماني نسأل المولى قبولا يا إلهي يا رجائي أنت فيك الخير ضعفا فيك تحقيق الأماني نسأل المولى قبولا يا إلهي يا رجائي رمضان. Alhamdulillah. Moga kita semua jemaah-jemaah bolehlah nak menyumbang kepada tabung Gemah Nur Iman. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah kuliah ansar kita berjalan lancar. Moga kita semua dalam rahmat Allah dan moga Allah pilih kubur kita dalam kalangan orang-orang yang soleh dan yang baik. Mana tahu rezeki kita, tanah kubur kita di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi bersama dengan Rasulullah SAW dan keluarganya. Amin. Moga doa kita diambil malaikat, diangkat dan diterima Allah. InsyaAllah. Moga segala ilmu petang ini memberi manfaat kepada kita semua. Memandangkan Ramadan tinggal lagi 2 hari, saya mohon ampun maaf zahir batin dari Ustaz dan semua jemaah. Selamat berpuasa semua. Bagi mengakhiri majlis kita petang ini, mohon Ustaz bacakan doa penutup tasbih kafarah dan surah Al-As. Dan kita jumpa lagi di kuliah maghrib malam ini. InsyaAllah. Dengan itu saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Sekadar itu dulu pada petang ini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dalam Alhamdulillah.